Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasul Rabbil Alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang Al-Fadhil Ustaz Hafiz, Yang Mulia Datuk dan Datin dan semua para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Anak Kunci Syurga yang kita sudah pun baca beberapa siri sebelum daripada ini. Bab yang ketiga, masalah lidah. Penyakit yang agak kronik zaman kita ini, iaitu bagaimana kita nak jaga lidah kita ni. Nak jaga lisan. Jaga lidah daripada penyakit-penyakit yang berbahaya. InsyaAllah kita akan cubalah seringkah mungkin untuk belajar daripada kitab yang kita ada ni biiznillah azza wa jalla. Kata Syekh Abdul Qadir rahimahullahu ta'ala, fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Pasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Jadi, bila kita bincang tentang penyakit lidah, ketahui olehmu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ia akan lidah bagi engkau supaya engkau membaca engkau dengan dia akan Quran. Jadi, maknanya Allah Taala beri pada kita lidah ni untuk apa? Untuk kita baca Quran. Kita baca Quran, kita baca kitab, baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala zikir dan menyuruh engkau akan kebajikan. Mana kita amar ma'ruf, itu dalam bahasa ringkas kita amar ma'ruf. Dan melarang daripada kejahatan dan memberi nasihat engkau akan orang Islam dan menunaikan engkau akan hajat mereka itu dan mendamaikan engkau akan mereka itu. Dan barang sebagainya daripada segala faedah akhirat, yang dikerjakan dengan lidah. Yang dikerjakan dengan lidah seperti menjadikan Allah Ta'ala akan lidah engkau itu kerana maslahat dunia, seperti mencari harta dan segala akad perjanjian. Maknanya Allah Ta'ala jadikan lidah kita ini untuk dua tugas. Tugas dunia, tugas akhirat. Ini kita fahamlah, tugas akhirat itu dengan baca Quran, dengan zikir-zikir, dengan nasihat, dengan amar ma'ruf. Adapun untuk dunia, seperti perjanjian yang kita buat, dalam buat kerja buat kita, dalam perniagaan kita semua itu, dia panggil kerja bangsa dunia. Sebenarnya, walaupun dia dunia, tapi dia masih lagi boleh pahala akhirat dengan niat kita yang baik. Seperti akad jual beli. Akad jual beli, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah ini dengan memeliharanya daripada barang yang tiada dijadikan karenanya. Maknanya kalau kita kata macam mana kita nak syukur nikmat lidah? Bagaimana kita nak syukur nikmat lidah? Maknanya kita jaga dia daripada perkara-perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka itu dia tanda kita syukur di atas nikmat lidah yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Tapi kalau kita ada buat benda lain, buat perkara-perkara dilarang oleh Allah Ta'ala, maknanya kita tidak syukur dengan nikmat yang ada itu. Ini juga cukup berbahaya, cukup tidak baik kepada kita sekalian, para jemaah sekalian. Daripada berkata-kata dengan yang dilarang, seperti berdusta, yang menyakiti akan orang yang lain, maka itu dosa besar. Itu perbuatan itu dikira perbuatan dosa besar, perbuatan yang tidak baik, yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, maka jangan sekali-kali kita melakukannya. Kerana berkata-kata dengan larang seperti berdusta yang menyakiti akan orang lain, maka itu dosa besar. Bersalahan berdusta yang tiada menyakiti, maka itu dosa kecil. Kalau yang betulnya dosa lah, kecil atau besar, dua-duanya kita berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali kerana hajat.
Ini dia panggil ni Ustaz Hafiz. Adakah istilah orang sekarang dia panggil bohong sunat? Ada tak? Tuan-tuan kita duduk melawak ke bohong sunat sebenarnya bohong wajib pun ada. Bukan kata sunat. Kalau kata bohong wajib, ada ke bohong wajib? Ya, ada bohong wajib. Di antara bohong wajib tengok sini. Seperti berdusta bagi mendamaikan antara manusia. Kalau kita tak cakap bohong, orang ni kena tembak contohnya, kena khianat. Contohlah kita kata orang ni dikejar oleh orang jahat. Kejar. Dia nak bunuh kawan tu. Memang dia berniat nak bunuh. Tiba-tiba dia lalu depan kita, kita pun suruh kawan ni pergi sembunyi. Engkau pergi sembunyi. Masuk dalam store ke, masuk dalam reban ayam ke, yang penting kau meniaga kat situ. Bila orang yang kejar lalu tadi, kau tengok orang ni, tak ada sini. Kita tunjuk tak ada kat sini. Depan kita tu memang dia ada kat belakang rumah. Itu dia panggil bohong. Bukan sunat tu, bohong wajib. Sebab nak menyelamatkan dia daripada dibunuh oleh orang. Maka dalam hadis Nabi SAW yang sahih, Nabi kata, Laisa bil kazzab man yuslihu bainan nas. Tidak dikira berbohong bagi mereka yang mendamaikan antara manusia. Maknanya kalau kita cakap betul, tak akan berdamai dua orang ni. Tapi bila kita guna ayat, kalau bukanlah bohong sangat sebenarnya, dia panggil tauriah. Ayat kona-kona sikit. Orang panggil, yang pentingnya kita bagi satu perkataan yang boleh mendamaikan orang, maka itu dikira tidak bohong. Bahkan sama ada kita nak katakan bohong sunat atau bohong wajib, dua-duanya boleh diterima di atas dasar yang tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Tambahan pula apa jadi? Berdusta itu ada masanya menjadi wajib. Tengok, Tuan Syekh kata berdusta itu ada masanya menjadi wajib. Jadi bila jadi wajib, jadi selesailah kita masalah yang berlaku itu. Ada kalanya menjadi wajib. Jadi kita kena tengok dia punya keadaan. Bila menjadi wajib? Contohnya, melihat orang yang haram dibunuh dan melindunginya daripada orang yang zalim yang ingin membunuhnya. Jadi orang ni duk kejar dia nak bunuh. Jadi kita nak lindungi dia, kita kata tak ada kat sini. Engkau nampak kau sekian-sekian orang? Tak ada kat sini. Jadi kita biasa kita akan guna bahasa dia panggil tauriah ataupun cakap belik lah. Kita kata tak ada kat sini. Kita pijak kaki ke atas tanah, kita kata tak ada kat sini. Maksudnya tak ada di mana? Di atas tanah yang aku pijak ni. Tapi dia ada kat belakang rumah. Ini bahasa yang digunakan. Selain itu, mengumpat. Iaitu menyebut tentang saudara kita kepada orang lain. Perkara yang dibenci apabila diketahuinya. Makna definisi mengumpat ni para jemaah sekalian, bila kita sebut satu perkara yang kalau orang itu dengar dia tak suka, maka itu dia panggil mengumpat. Dia panggil mengumpat. Mengumpat adalah haram. Ia adalah pendapat ijma' ulama. Bahkan mereka mengatakan mengumpat adalah dosa besar. Ini bertepatan dengan dalil yang menyatakan janji seksa yang bersangatan. Mana hadis ataupun ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangkaan. Jadi sangkaan ada juga yang boleh dipakai. Tapi kebanyakan sangkaan, supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sebenarnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Ada sikit je sangkaan yang tidak berdosa. Dan janganlah kamu mengintip ataupun mencari-cari kesalahan dan keaiban orang. Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Ayat Quran dia tartib. Bila kita nak mengintip orang, kita mula mengumpat. Bila kita mengumpat, maknanya kita dah makan daging saudara dan kita akan berlaku perkara-perkara yang tidak baik. Adakah seorang daripada kamu suka makan daging saudaranya yang sudah mati?
Itu satu analogi yang Allah Ta'ala nak suruh nampak jijiknya perbuatan yang tersebut. Nampak jijiknya perbuatan yang terlarang itu. Sekiranya demikian keadaannya, sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu patuhilah larangan-larangan itu dan bertakwalah kepada Allah. Sebenarnya Allah penerima taubat lagi maha mengasihani. Surah Al-Hujurat ayat 12. Al-Imam Al-Baihaqi, At-Tabarani, Abu Syekh dan Ibnu Abi Dunya meriwayatkan daripada Jabir bin Abi dan Abu Sa'id, mereka mengatakan bahawa iyyakum wal ghibah fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Jauhlah kamu daripada sifat mengumpat, kerana itu lebih dahsyat daripada berzina. Maknanya kalau kita nak tengok dosa tu besar-besar belaka. Maknanya mengumpat ni satu gambaran yang buruk, dikata lebih teruk daripada berzina, wal iyaz billah. Dan dikatakan kepada Nabi sallallahu betapa dahsyatnya sifat mengumpat itu daripada berzina, maka diriwayatkan Nabi kata seorang laki-laki terkadang dia berzina dan dia bertaubat. Nah, ini analogi dia. Orang berzina dia tahu dia buat dosa, dia taubat. Nah, maka Allah menerima taubatnya kalau dia taubat nasuha. Manakala orang yang mengumpat itu taubatnya tidak diampuni sehingga orang yang diumpatnya itu mengampuninya, wal iyazubillah. Jadi hadis ini ditakhrijkan oleh ulama Al-Iraqi menghukumkan sanad dia dhaif. Kalau tidak dahsyat kita. Nah, sebab itulah dosa mengumpat ni bahaya. Nah, sebab kalau tengok daripada riwayat ni, kita nak taubat tu kena minta ampun, minta maaf dengan orang yang diumpat itu. Memungkiri janji juga adalah salah satu daripada tanda munafik, wal iyazubillah. Jadi orang yang suka cakap bohong, jadi janji tak tunai, itu sifat munafik. Sabda Nabi SAW, ayatul munafiqi salasun. Tanda-tanda munafik itu ada 3. Tanda-tanda munafik itu ada 3. Iza haddasa kadzaba, bila bercakap dia berdusta. Nah, ini bahaya. Bila bercakap dia bohong. Wa iza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dengan kebaikan dia mungkiri janjinya. Wa iza tumina khana, apabila diberi amanah dia mengkhianati. Nah, jadi para jemaah sekalian, tanda ini dia panggil munafik amali. Munafik tu ada 2 kategori. Satu dia panggil munafik amali, satu lagi dia panggil munafik i'tiqadi. Munafik amali ni maknanya perbuatan kita tu macam Nabi sebut ni 3 perkara dalam hadis ni. Ini dia panggil munafik amali, tidaklah menjadi orang yang melakukannya sampai jadi kufur, tidak. Tapi perbuatan itu dosa besar, satu kemungkaran yang wajib ditentang dan dihapuskan. Ini cukup berbahaya. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Perkara seperti ini, apa dia perkara seperti ini? Suka berbantah-bantah serta berkata-kata berkenaan perkara yang tidak berfaedah. Ada juga, maknanya di antara lagi yang kita kena jauhkan diri kita ni daripada suka berkata-kata, suka berbantah ataupun berkata-kata yang tidak berfaedah. Kita ni macam kita buah-buah kosong lah. Orang panggil buah kosong. Buah kosong ni ialah sekurang-kurangnya tak ada faedah. Dan tak akan kosong. Biasanya kekosongan tu akan berlaku sifir sepanjang masa. Kalau dah buah tu dia akan pergi kok. Orang panggil attack orang ataupun mengumpat orang, mesti ada. Maka Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Sebahagian daripada kecantikan Islam pada seorang itu adalah dia meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat kepadanya di dunia atau di akhirat. Kita tengoklah kalau benda itu tak manfaat, tak usah buat. Kalau benda itu ada manfaat, kita teruskan. Alhamdulillah. Jadi banyak sekarang ni perkara-perkara yang tidak memberi manfaat. Jadi sekurang-kurang manfaat kalau kita habiskan masa dengan perniagaan, dengan bisnes, ada juga manfaat untuk dunia. Dan daripada bila hasil daripada manfaat dunia itu secara automatiknya kita akan dapat juga pahala akhirat. Dengan harta yang kita dapat, kita boleh sedekah, boleh infak, boleh bantu orang yang memerlukan. Tapi kalau kita tak ada apa benda yang kita nak buat, jadi apa yang kita ada? Jadi tak ada apa benda situ. Baiklah. Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sanad dia alhamdulillah sahih. Dan seperti ini bahaya ni. Penyakit lidah lagi seperti mengadu domba. Mengadu domba, orang panggil nama batu api. Ini semua ni
penyakit-penyakit yang cukup berbahaya. Penyakit yang cukup berbahaya. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata nammamun. Ada riwayat kata qattatun. Tidak masuk surga dengan mudah-mudah orang yang mengadu domba. Dia bukan kafir, dia akan keluar daripada neraka, tapi bukan permulaan. Orang lain ke surga dah dia tak lagi. Sebab apa tak lagi? Dia kena hisap dulu. Kena selesaikan dia punya perbicaraan dulu. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Sebenarnya para ulama sudah bersepakat mengadu domba itu adalah satu dosa, iaitu menukarkan sebahagian perkataan manusia kepada sebahagian perkataan yang lain untuk tujuan membinasakan antara mereka itu. Orang cakap lain, kita bagi tafsir lain. Ataupun orang cakap lain, kita bagi sampai punya cerita lain kepada orang. Ini semua ni termasuk dalam mengadu domba yang cukup berbahaya. Namun sekiranya memindahkan suatu perkataan kepada orang lain dengan tujuan memberi nasihat, ia tidak termasuk dalam perkara mengadu domba yang dilarang. Jadi sekarang ni zaman kita ini macam-macam dia punya perjalanan atas dunia yang cukup berbahaya sekarang ni para jemaah sekalian. Oleh itu cara untuk menyelamatkan lidah daripada setiap perkara dilarang ialah mengasingkan diri daripada manusia dan berdiam diri daripada bersama mereka, melainkan apabila berhajat untuk bercakap seperti belajar, mengajar dan memberi nasihat. Maknanya eloknya kalau dia panggil dalam bahasa orang mengaji tasawuf, dia panggil uzlah. Nah, ingat, uzlah ni maksudnya kita duduk jauh, berasingkan diri daripada orang, itu nama dia uzlah. Uzlah ni mana kita tak campur, tak berbual-bual dengan orang. Bismillah. Tak tahu dalam video keluar tangan kanan ke kiri. Saya pegang tangan kanan ni. Kanan. Setengah video tu kita tengok macam orang minum tangan kiri dah. Itu bahaya tu. Ni pun mengijeng batu api, dia ambil gambar, dia kata, ustaz pun minum tangan kiri juga. Dia kata kena banyaklah masalah dah. Zaman orang nak cari masalah ni memang boleh timbul masalah. Baik. Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, ayul a'mali afdal?" Apakah amalan yang paling afdal? Jadi Nabi kita keluarkan lidah dia, Nabi kata, "Amsik alaika lisanak." Mu jaga lidah ni, jaga alak ni supaya dia yang jadi masalah kepada kamu. Jadi kita bimbang hadis ni jadi masalah kepada kita. Cuba tengok nota kaki nombor 4. Nota kaki nombor 4 dari kitab ni ada huraian pada hadis ni. Hadis ni di Al-Iraqi bawa, dia kata sesungguhnya Muaz berkata kepada Nabi SAW, berilah wasiat padaku. Ya Rasulullah, berilah wasiat pada saya, nasihat. Baginda bersabda, sembahlah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Hitunglah dirimu dalam golongan orang yang sudah mati. Maknanya orang mati ni dia nak apa? Dia nak balik semula ke dunia untuk buat ibadat. Kita sekarang ni tak mati lagi, buatlah ibadat. Jangan tunggu mati baru nak keluar, nak balik. Itu tak akan berlaku lagi perkara yang sedemikian. Tak akan berlaku lagi perkara demikian. Jikalau engkau mahu, aku akan khabarkan kepadamu sesuatu yang lebih utama kamu miliki daripada semua ini. Nabi SAW menunjukkan dengan tangannya ke arah lidahnya. Nabi kata, jaga lidah ni, inilah yang menyelamatkan kamu. Amsik alaika lisanak. Jaga lidah kamu akan selamat. Jadi alhamdulillah, kata muhaqqiq, hadis ini sahih. Baiklah. Lidah kita yang seperti tengok naik atas. Tadi kita nota kaki dia turun atas turun bawah, biasalah kitab dia panggil kitab tu macam tu. Ada kalanya kena turun, ada kala kena naik. Lidah kita yang seperti lidah aku ini perlu ditahan daripada berkata-kata perkataan yang dilarang. Sebab apa? Sebab banyak masalah kita duduk di lidah. Lidah ni dia alat yang cukup tajam. Sehingga orang Arab kata, tengok dalam
dalam apa ni? Dalam syair ni di nota kaki ada depan. Dia kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memegang lidahnya sambil berkata. Pernah satu hari Abu Bakar dia pegang lidah dia berkata. Dia kata inilah yang dia tunjuk pada alat lidah dia ni yang boleh mendatangkan kebinasaan kepadaku. Jadi lidah ni boleh membawa kecelakaan kepada kita dan jangan lupa dialah menjadi alat kebahagiaan kepada kita. Setiap kali kita zikir, setiap kali kita sebut nama Allah, setiap kali kita baca Quran, setiap kali kita pergi kuliah, pergi nasihat kepada orang, semuanya kita berpahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita salah guna dia, pergi duk cakap benda-benda yang tidak baik, benda-benda yang boleh menyusahkan kita, ketika itulah kecelakaan yang terjadi kepada kita yang sangat kita takut para jemaah sekalian. Jadi berhati-hati. Dia ni orang panggil, dalam bahasa Arab dia panggil silah zu haddaini. Dalam bahasa Arab dia panggil silah zu haddaini, maknanya alat yang punya dua mata. Bahasa Melayu kata dua serampang. Mata dua serampang. Dia boleh tengok kanan, dia boleh tengok kiri, dia boleh tengok dua-dua. Kita kata inilah yang jadi masalah kepada kita para jemaah sekalian. Baiklah. Seorang penyair berkata, ini kata-kata penyair. Dia kata apa? Jirahatul lisan lahal ti'am. Jirahatus sinan lahal ti'am wa la yaltaimu ma jarhal lisan. Dia punya kata-kata dia menarik. Dia kata jirahatus sinan. Kita yang belajar bahasa Arab ni mudah. Sinan, lisan. Dekat-dekat je dia punya bunyi. Sinan, lisan. Jirahatis sinan, luka dengan sebab lembing, pedang sembuh dengan mudah. Kita kena luka tangan. Kita letak ubat. InsyaAllah dia akan sembuh dalam masa beberapa hari. Wala yaltaimu ma jarhal lisan. Tetapi tiada mudah sembuh yang dilukakan oleh lidah. Allahu Akbar. Jadi hak lidah kita lukakan tidak mudah sembuh. Berapa ramai kita dengar orang bercakap. Dia kata apa? Aku masih ingat lagi apa yang kau cakap pada aku 20 tahun dulu. Lama tahan tu. Nah, itu bahayanya tusukkan lidah ke dalam hati manusia. Maknanya tusukkan lembing, tusukkan pedang. Kalau tidak kena tempat matilah, tak kena ke hati ke, tak kena ke jantung, tak kena tangan. Boleh sembuh dalam masa, walaupun berparut, tapi kata orang boleh sembuh. Tapi al-jirahatus lisan la yaltaim, maknanya luka yang dicucuk dengan lidah tidak mudah sembuh. Berpuluh tahun kita duk ingat kata-kata yang orang kata. Yang kita mudah lupanya, hak kita kata ke orang. Itu bahaya. Yang kita cakap kepada orang, kita mudah lupa. Tapi orang cakap dengan kita senang tak akan lupa. Dia sepatutnya, yang kita cakap dengan orang itulah kita tak lupa. Kita janji ke, dia terbalik. Yang kau cakap dengan orang, kau lupa. Yang orang cakap kau tak lupa. Ini yang jadi huru-hara atas dunia sekarang ni. Pasal itulah manusia ni banyak lupa. Kadang-kadang kita berjanji dengan kawan, janji dengan anak sendiri. Engkau kalau dapat 10 aku beli motosikal sebuah. Dapat 10 pak itu lupa. Bila ayah cakap? Bila ni? Tak ingat. Tengok dia mudah. Tapi anak saya ni waktu dia sekolah rendah dulu, ada seorang pakcik ni, penjual basikal. Dia kata, mu kalau dapat 5 aku bagi hadiah basikal sebuah. Budak tu ingat. Kata mu ni, kenapa dia ingat? Pakcik tu janji tu, berdosa dia tak. Tengok, kita kata tak payahlah, bapak belilah nak basikal kak. Awak pergi sekolah main petang-petang. Maknanya kita jangan mudah orang ingat. Luka di dengan sebab lidah cukup mendalam. Kata di ahli fikir, ahli motivasi agama, dia kata sepatutnya kita lupakan kebaikan kita kepada orang. Kita lupakan kebaikan kita kepada orang, tapi kita jangan lupa keburukan kita kepada orang.
Tulis kata-kata hikmah ni. Kita lupakan kebaikan kita kepada orang, tapi jangan kita lupa keburukan kita yang kita buat pada orang. Apa dia maksud ni? Yang pelik juga kan? Nah, sebabnya, kalau kita ingat kebaikan yang kita buat, kita akan ungkit nanti. Engkau dulu aku yang bantu. Engkau dulu aku yang tolong. Engkau macam-macam engkau sudah. Tapi kalau kita tak lupa keburukan yang kita buat pada orang, kita akan usaha. Setiap kali jumpa kita minta maaf. Kalau ada kesempatan apa-apa, kita akan cover balik apa keburukan yang kita buat pada orang tu dulu. Kita nak cover balik, kita maaf kan. Dulu kita jatuhkan dia, sekarang kita naikkan dia. Jadi mudah-mudahan di akhirat esok, terpahlah kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Jadi sebab tu dalam ada disebut dalam hadis, manusia yang celaka itu manusia yang bila kita buat baik, dafanahu, dia akan sembunyikan. Bila kita tersalah, itu yang dizahirkan. Itu manusia celaka. Jangan berkawan dengan orang seperti itu. Jadi sebab kita pun akan jadi macam orang yang tersebut juga. Itu di antara keburukan ataupun perkara yang sangat melemah ataupun membahayakan kita. Baiklah. Tengok kitab balik. Kita perlu beringat, perkataan yang baik boleh mendatangkan petunjuk untuk segala anggota. Itulah kita kena guna perkataan yang baik-baik. Dalam hadis, dalam minggu lepas saya baca kitab Al-Azkarin Nawawi, dalam adab memilih nama anak. Dalam adab memilih nama anak, itu pun kata di para ulama, kita kena cari nama anak yang baik. Bila kita sebut nama dia, kita ingat kebaikan untuk dia. Sebut nama dia itu macam doa dah. Sebut nama dia itu macam kita berdoa kepada dia. Kalau kita panggil anak yang ganas-ganas, kasar, jadi akhir kali kita main kasar saja, dia pun jadi kasar juga. Dia punya watak. Ini dia panggil tafa'ul. Tafa'ul dalam kehidupan manusia. Baiklah. Al-Imam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, menceritakan, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan." Seorang manusia akan memfokuskan segala anggotanya kepada lidah pada setiap pagi. Kita ni pagi-pagi, anggota kita, panca indera kita ni semua duk tumpu ke lidah. Fataqul, mereka kata kepada lidah, "Ittaqillaha fina." Lidah, naklah kamu bertakwa untuk keselamatan kami. Fa innama nahnu bika. Kami ini tergantung denganmu. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau kamu baik, lurus, istiqamah di atas jalan yang baik, kami pun ikut serta. Wa in wajajta wajajna. Kalau kamu bengkok, kamu tak betul, kami pun akan melilau seperti kamu juga. Jadi hadis ini dikeluar oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang baik. Jadi kita kata alhamdulillah, maknanya Nabi kita salah cerita Abu Sa'id menceritakan kepada kita dialog yang berlaku di antara panca indera kita ataupun anggota kita merayu kepada lidah supaya lidah tu betul keadaannya, supaya lidah tu baik suasana dia. Kalau tidak, hura-hara kita jadinya. Seorang imam salaf, nama dia Malik bin Dinar. Biasalah kalau kita belajar kitab-kitab tasawuf seperti ini, para jemaah sekalian, kita akan jumpa nama-nama tokoh-tokoh seperti Malik bin Dinar, Al-Hasanul Basri rahimahullah, siapa lagi? Al-Fudail ibn Iyad. Ini nama-nama orang tu dulu. Dia dulu awal lagi daripada Imam Al-Ghazali. Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala berkata, "Idza ra'aita qasawatan fi qalbik." Apabila kamu lihat hati kamu keras. Kita rasa, macam mana kita nak tahu hati kita keras? Apa formula, apa kayu ukur, parameter, kita nak tahu hati kita keras ke tidak? Tuan-tuan tanda sini, kita semua tanda. Di antaranya, bila kita dengar syurga neraka, tak ada semangat. Dengar syurga, biasa je. Dengan neraka, tak takut. Itu dia panggil hati keras. Bila kita baca Al-Quran tentang ayat-ayat yang menyebut tentang azab, tak menangis. Itu tanda hati keras. Jadi kita kata, itu tanda hati keras. Wahnan fi badanika,
dan lemah tubuh kita. Lemah tubuh tu bila? Waktu nak pergi ibadat je lemahnya. Oh, waktu makan jangan main. Waktu baca Quran yang mengantuknya. Waktu dia buka kelak bual, sampai tuang kedai tutup lampu suruh balik. Dia kata tak habis lagi ni. Engkau mari esok lah pula sambung. Nah, jadi ini dia kata lemah bila kita tengok hati kita keras dan lemah dalam tubuh kita lemah dalam ibadat. Wa hirmanan fi rizqika, kita sukar untuk mendapat rezeki yang baik. Kalau dapat rezeki pun projek-projek yang tidak halal. Buat apa? Fa'lam annaka takallamta fi ma la ya'ni. Yang bagi depan-depan tu tukar semua jadi atas. Takallamta la ya'nik. Jadi engkau tahulah bahawa kamu telah melakukan perkara yang tak ada faedah untuk diri kamu. Kata-kata ini sangat sentap bagi kita para jemaah sekalian. Maknanya bila kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang buruk, perbuatan-perbuatan yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka akan di antara laginya puncanya keras hati. Sukar untuk bangun malam. Kita letak jam loceng, 3 kali, pukul 5 tak bangun. 5.20 pun tak susah nak bangun. 5 akhir sekali 5.30 tak bangun, akhir kali orang azan pun tarik selimut lagi. Jadi puncanya mari daripada mana? Mari daripada hati yang keras. Hati yang keras. Jadi ini punca lah. Jadi tujuan dianya apabila kita banyak berkata-kata, banyak melakukan perkara-perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka pada ketika itu kita akan nampak kesan dalam jiwa kita, kesan dalam hati kita. Jadi kita kena gilap lah. Bukan kata biar begitu. Lah, tak boleh biar. Itulah dalam hadis, Nabi SAW sebut, bila orang tanya macam mana kita nak lembutkan hati kita, maka di antaranya kita pergi ziarah kubur. Ziarah kubur, jangan pergi ramai-ramai, pergi seorang-seorang. Pergi ramai-ramai tak takut, tak menginsafkan. Lebih-lebih zaman kita ini kubur sudah dihiaskan, macam mana mau insaf, macam mana mau takut. Kubur kita berhias cantik. Nah, orang Kelantan kata comel kubur, dengan lampu-lampunya, dengan kita pergi kubur jadi macam pergi ke istana pula. Alah. Dan di antara lagi wamsah ra'sa yatim. Kalau boleh, kalau kita jumpa anak yatim, kita gosok kepala dia, kita bantu dia. Bukan gosok saja. Ni anak tengok ada program menggosok kepala anak yatim. Habis cabut rambut kawan tu dia. Mana ada acara macam tu? Kita tak boleh buat acara gosok anak kepala yatim. Maknanya kita pergi ziarah anak yatim, kita beri sumbangan kepada dia, sambil itu kita peganglah kepala dia, gosok-gosok. Itu maksud dia, bukan acara. Jangan buat. Memang ada anak tengok dalam iklan acara menggosok kepala anak yatim. Satu masjid gosok anak yatim. Duit tak bagi. Akhir kali anak yatim dapat RM50. Satu masjid gosok kepala dia. Cabut rambut kawan tu. Jangan. Itu bukan acara. Jadi di antaranya kita gosok anak yatim maknanya dengan kita berfikir, dia atas dunia yatim, tak ada pembantu, kita tolong dia. Jadi kita fikir kita di akhirat esok, kalau kita bangkit di akhirat, tak ada siapa gosok kita, tak ada siapa yang bantu kita, tak dapat syafaat baginda Nabi SAW, siapa yang akan tolong kita? Itu maknanya kita sentuh hati kita, kita sentap hati kita dengan perkara-perkara kematian, itu yang akan melembutkan hati kita, insya-Allah. Baik, kita berpindah ke muka surat seterusnya, 38. Ketahuilah, perkataan kita ini ada kalanya menyeru kepada ketaatan. Ada waktunya dia bawa kepada ketaatan. Ada kalanya kepada kemaksiatan. Na'udzubillah. Ada kalanya kita buat perkataan yang harus kita bercakap diizinkan oleh syarak, ataupun perkataan sia-sia saja, cakap benda tak ada faedah apa-apa. Sekiranya seorang itu melakukan ketaatan seperti mengerjakan kewajikan dan melarang daripada mengerjakan kejahatan, maka pahalanya pahala yang berlipat ganda. Alhamdulillah, pahala kita lipat ganda. Namun apabila dia melakukan maksiat, maka baginya siksaan azab yang pedih. Wal'iyazubillah, kita minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla daripada perbuatan yang boleh mengundang kemurkaan, mengundang azab Allah Ta'ala di akhirat nanti. Ya Rabbal Alamin. Jadi pernah seorang sahabat Nabi, tengok nota kaki nombor 7, menarik cerita ni. Seorang sahabat Nabi nama dia Muaz. Muaz bin Jabal ni radhiyallahu anhu ini seorang sahabat yang cerdik.
Bagi anaknya, Muaz ni seorang yang jenius, orang yang cerdik. Macam mana Ustaz kata dia cerdik? Macam mana kita kata dia cerdik? Sebab dia ni selalu ikut Nabi SAW. Dia pandai mencari peluang. Pandai mencari peluang. Dia tengok Nabi duduk keseorangan, jauh daripada orang, dia pergi. Bila dia pergi tengok Nabi relax. Kalau Nabi duduk tidur, itu dia tak kacau lah. Tapi nampak Nabi dia tenang dah. Nampak boleh bercakap, dia akan tanya soalan. Kita kena belajar macam itulah. Tapi masalah kita hari ni lain dengan Muaz. Muaz bila duduk kat Nabi SAW, dia akan tanya soalan, dia akan ambil manfaat yang besar-besar. Kita duduk kat ustaz, tapi yang bercakap banyak kita. Ini masalah. Ustaz, saya ni kurang ilmu. Itu mukaddimah dia. Maaflah ustaz ya, saya kurang ilmu. Ustaz kata, tak apa, ingat ke nak tanya soalan. Dia yang bercakap lebih daripada ustaz pula. Ustaz berkata, okey lah. Engkau kurang ilmu tapi banyak bercakap dah. Aku banyak ilmu tak dapat nak bercakap. Jangan main. Kalau orang tanya soalan bukan dia pas ke mic ke ustaz, dia tolong jawab. Kita kata ini masalah yang berlaku sebahagian daripada masyarakat kita ini, tidak tahu disiplin ilmu, tidak tahu dia punya peraturan. Baik, kita pergi ke Muaz dulu. Kalau ada masa lagi, kita bincang-bincangkan tentang apa perkara yang baik kita buat. Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, aku bersama Nabi SAW dalam sebuah perjalanan. Pada suatu hari, saya berjalan rapat dengan Nabi SAW dan kami berjalan sekali. Beriringan. Biasanya sahabat ni tak akan duduk depan Nabi, tapi beriringan. Nabi depan, dia akan duduk tepi. Maka aku pun berkata, tengok, Muaz itu saya kata Muaz ni cerdik, jenius orangnya, cerdik dia. Ambil kesempatan bijak. Wahai Rasulullah, beritahu kepadaku suatu amalan yang amalan ini boleh memasukkan saya ke dalam syurga dan menjauhkan saya dari neraka. Uish. Kita kalau duduk dengan pemimpin besar, bos besar, ketua negara ni, mintalah projek. Lah, Muaz kata projek ni boleh habis tengah jalan je. Tapi aku minta yang besar, ajar kepada saya, amalan ni boleh bawa ke syurga, jauhkan saya dari neraka. Itu saya kata cerdik. Cerdiknya Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu ini. Nabi SAW menjawab, sesungguhnya kamu bertanya kepadaku tentang perkara yang besar. Muaz, laqad sa'alta an azim, kamu telah bertanya satu perkara yang besar. Kamu tanya benda berat ni Muaz, bukan main-main. Laqad sa'alta an azim. Dan ia adalah perkara yang mudah jikalau Allah memudahkan bagi seorang itu. Maknanya benda ni nak pergi syurga mudah ya. Kalau Tuhan buka lorong, Tuhan buka jalan, Tuhan pilih kita ke syurga, mudah. Tapi isunya besar, bukan mudah. Mudah bagi Allah Ta'ala mudahkan. Kamu perlu menyembah Allah. Jadi Nabi kata, anta'budallah, kamu sembah Allah Ta'ala dan jangan melakukan syirik sekutu dengannya dengan sesuatu pun. Satu, ta'budullah wala tusyrik bi syai'an. Dirikan salat, tunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan tunaikan haji. Kemudian baginda SAW menyambung lagi, tidakkah saya menunjukkan pintu-pintu kebaikan? Nakkah Muaz, aku tunjuk pada kamu pintu kebaikan? Muaz ni jawab, nak Rasulullah, kenapa tidak? Maka Nabi mengatakan puasa itu penghalang daripada api neraka. Sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Dan antara kebaikan itu yang lain adalah seorang itu solat pada waktu malam, kemudian membaca, Nabi kita baca ayat Quran ini. Tengok muka surat seluruhnya. Nabi kita baca surah Sajadah. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Mereka merenggangkan diri mereka tempat tidur sampai ke akhir ayat lah. Kemudian yang kita tajuk kita nak di bawah ni. Kemudian baginda SAW berkata, Muaz, mahukah aku beritahu kepadamu urusan yang paling besar, tiangnya dan puncaknya? Aku berkata, naklah Rasulullah. Kenapa tak nak? Maka Nabi bersabda lagi, urusan yang paling besar itu Islam, tiangnya salat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian baginda berkata lagi, nakkah aku beritahukan kepada kamu tentang hak milikmu yang menentukan semua perkara?
Apakah satu benda yang kalau kamu boleh miliki ni, kamu selamat. Untuk sampai ke syurga. Dan Mu'adz kata, nak Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menarik lidahnya dan berkata, tinggalkanlah ini daripadamu. Maka aku pun berkata, wahai Nabi Allah, adakah kita akan disoal tentang apa yang diucapkan? Ini tajuk dia. Adakah kita akan dipersoalkan dengan apa yang kita ucap, apa yang kita cakap, apa yang kita bualkan sekarang ini? Maka Nabi SAW menjawab, aduhai lalainya kita. Sesungguhnya manusia dalam neraka ditekap mukanya dan lehernya ke atas api neraka disebabkan dosa mereka yang terhasil daripada lidah. Nabi kata, Mu'adz, orang akan dihumban ke dalam neraka di akhirat esok, semuanya dengan sebab wahal yukabbun nas ala wujihim au manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Orang yang akan dihumban ke dalam neraka di akhirat esok hasil daripada ucapan mereka, perkataan mereka yang tidak baik. Ini yang cukup berbahaya. Cukup berbahaya. Baiklah. Hadis dalam At-Tirmizi, cuma satu lagi tentang Mu'adz ni radhiyallahu anhu. Kita ambillah cerita-cerita sahabat ni sebagai motivasi kepada kita. Nabi SAW bila dia berjalan dengan sahabat, dia akan pegang tangan. Dia orang panggil berpegang tangan. Nabi kita pegang tangan. Pegang tangan. Kemudian baginda Nabi SAW berkata, ya Mu'adz, inni uhibbuk. Mu'adz, aku sayang padamu. Tengok. Nabi SAW sebelum dia ajar satu bacaan, dia nyatakan dulu perasaan untuk lebih dekat sahabat ini. Lebih mudah terima. Ya Mu'adz, inni uhibbuk. Mu'adz, aku sayang padamu. Mula. Kita ni, dah. Kalau guru kita kata, aku sayang kamu, tak berhenti dah. Mu jangan tinggal, hei Mu'adz, mu jangan tinggal doa ini setiap kali lepas solat. Coba ikut belakang. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ingat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku. A'inni ala zikrika, untuk saya ingat padamu. Wa ala wa ala syukrika, dan saya sentiasa syukur pada Allah Ta'ala. Wa ala husni ibadatika, dan sentiasa melakukan ibadat yang terbaik. Jadi kita kata inilah ajaran Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan-puan boleh bayangkan. Mu'adz menerima doa ni daripada Nabi, dengan Nabi pegang tangan dia. Nabi kata, inni la uhibbuk, aku sayang kepada kamu. Tuan-tuan boleh rasakan, boleh menjiwai. Adakah Mu'adz akan tinggal doa ni? Abadan tidak akan tinggal. Jadi kita yang menerima doa ni, daripada riwayat daripada Mu'adz ini pun, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan juga tak akan tinggal doa ni lepas solat. Sebab Nabi menggunakan pendekatan yang begitu cantik, dengan ilmu psikologinya, dengan perasaannya. Allahu Akbar. Jadi baiklah kita pergi kepada tajuk kita. Sekiranya sesuatu perkataan itu adalah harus, mana benda yang boleh kita buat, tetapi tidak mendatangkan faedah. Buah kosong. Cakap ni apa dia? Bincang bak ikan ke bak burung. Peminat kucing, bincang bak kucing. Ada kawan saya ni, kucing ada berpuluh jenis kucing. Allah, kalau dia nak balik cuti, dia terpaksa kena letak kucing dia tu di hotel kucing dekat KL tu. Berapa bayar pula? Kata mu ni buat apalah, susah-susah dengan kucing. Kucing dia hidup simple je. Duduk tepi rumah pun tak apa. Ni setengah orang ni, air kucing ni panah ni, kena kita masuk ni musim panah ni, El Nino ni, kena tidur dalam rumah dalam aircon. Dia hidup macam tu ya, dia tak ada masalah apa-apa. Yang kau je cari masalah. Kita kata itu dia panggil buah-buah yang harus, tidak jadi haram. Bincang bak kucing, maka ia ibarat membiarkan malaikat kiraman katibin dengan melakukan tugas mencatat sesuatu yang tiada kebaikan. Tengok Tuan Syekh kita Abdul Qadir Mandiri rahimahullah ta'ala, dia kata bila kita buat satu benda yang tak ada faedah, kita telah menyibukkan malaikat buat benda atau benda yang tak ada faedah. Baik kita buat benda baik, malaikat tulis pahala. Amalan ini disampaikan kepada Allah Ta'ala. Malaikat biasa dia akan lapor perbuatan kita.
yang dibacakan di hadapan Allah pada hari kiamat. Ketika itu mereka berada dalam keadaan huru-hara yang besar, lapar, dahaga dan tidak berpakaian, bertelanjang. Kita kata itulah yang cukup menakutkan kita. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah tamatlah perbincangan kita bab yang ketiga tentang lidah. InsyaAllah kita akan sambung lagi bab 4 dalam masalah penyakit perut. Penyakit perut, dia lidah dengan perut ni dekat-dekat. Lidah di atas, perut di bawah. Jadi malah masuk sini, keluar bertahan di perut. InsyaAllah. Baiklah, Ustaz Hafiz, kita nak masuk bab 4, panjang pula. Jadi kita bagi peluang kalau ada soalan ataupun perbincangan. Dipersilakan. Soalan atau perbincangan, kalau ada silakan. Kalau tak ada, bolehlah Ustaz Hafiz buat penggulungan. InsyaAllah. Soalan, Doktor. Adakah benar dakwaan sebahagian asatizah yang mengatakan bahawa hukum mengumpat non-Muslim itu adalah harus kerana Allah Ta'ala mengharamkannya, seperti firman-Nya wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kamu mengumpat sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain, ialah yang dimaksudkan di situ orang dalam kalangan orang Islam. Benarkah pandangan tersebut? Mohon ulasan. Cuba ulang, tak apa jelas. Dia kata tak boleh, tak ada masalah mengumpat non-Muslim. Umpat non-Muslim? Hukum mengumpat non-Muslim. Untuk apa kita nak kacau dia? Daripada mengumpat orang Islam, baik mengumpat orang kafir katanya. Jadi benarkah dakwaan? Dia kata, yaghtab ba'dukum ba'dha, sebahagian kamu daripada sebahagian yang lain. Tapi kalau dia sudah manusia, kita tak tahu. Mungkin kita umpat dia, nanti dia masuk Islam. Macam mana kita nak kata? Di akhirnya. Mana kita kata gini, sebagaimana kata di ahli fikir, awid lisanaka ala sidqi. Coba Ustaz Hafiz tengok dia punya syair tu. Awid lisanaka ala sidqi, biasakan lidah kamu tu bercakap yang benar, cakap yang baik. Jadi kalau kita asyik duk mengatur orang je, mula-mula orang kafir, tak ada orang kafir, kita rempuh orang Islam. Akhir sekali semua orang tak selamat atas dunia ni akan masuk dalam perangkap diumpat oleh kita, wal'iyazubillah, sebab lidah kita terbiasa macam tu. Macam kita orang biasa makan manis. Kalau kurang gula sikit pun tak sedap dah. Orang biasa makan masin. Kurang garam sikit, alah apa ni. Padahal orang lain selesa ya. Musim-musim orang takut ke kecil manis ni. Sebab dia sudah biasa. Lidah sama juga lidah kita. Kalau lidah kita ni biasa dengan mengumpat, biasa dengan mengatur orang, biasa dengan membawang istilah sekarang ni, maka kita kata itu perbuatan yang cukup berbahaya sebab dia telah terbiasa. Dia panggil dalam bahasa moden sekarang ni sudah jadi normalisasi. Ingat Malik Ustaz Hafiz, normalisasi ni cukup berbahaya zaman kita hari ni. Sebab apa? Bila dia dah biasa, itulah kehidupan dia, itulah dia punya watak yang akan berlaku kepada dia, wal'iyazubillah. Barakallahu fiik. Soalan seterusnya, Ustaz, apakah ancaman Nabi SAW kepada para pemimpin yang sentiasa memungkir janji? Ada hadis Nabi SAW sebut, siapa dia yang ambil ambil jawatan pada umat Islam ni, summa la yahutu binasihatin, dia tidak buat benda yang benar dengan benda mana, Allah Ta'ala kata haram bagi dia masuk ke dalam syurga peringkat awal. Jadi kita kata banyak ancaman-ancaman yang Allah Ta'ala sebut tentang dosa-dosa pemimpin-pemimpin yang tidak baik. Dalam hadis Nabi kata di antara golongan yang Allah Ta'ala tak nak tengok. Allah Ta'ala tak nak tengok kepada 3 orang ni di akhirat esok. Yang pertama, al-shaykhuz zani, orang tua yang berzina. Orang tua ni dia patutnya dah dia lah yang insaf dah. Kenapa pergi hidup zina pula? Tapi dia berzina. Yang kedua, al-ahil mutakabbir. Orang miskin sombong. Kalau orang kaya sombong, logik lah sebab dia kaya. Ni orang miskin sombong buat apa? Lepas cakap sombong, naik basikal, cabut kata tengah jalan, kata orang. Jadi itu. Yang ketiga, dia panggil pemimpin al-sultan al-kazzab. Jadi pemimpin yang bohong. Sebab dia pemimpin, dia takut apa cakap benar, kenapa dia bohong. Maka kata itu di antara perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala
Allah SWT murka, Tuhan tak nak tengok orang-orang yang seperti ini. Dia panggil pandangan rahmat, tapi Tuhan sifat dia melihat, itu dia akan tengok semua. Tapi pandangan rahmat tidak akan berlaku kepada orang yang seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Soalan terakhir, Doktor. Kalau boleh diulas dan dikupas tempat-tempat yang dibenarkan seseorang Muslim itu mengumpat keadaan-keadaannya. Ada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia sebut dalam kitab di Ihya, dan kitab ini direngkaskan dalam kitab Bimbingan Mukmin. Ada beberapa tempat orang ni boleh bercakap hal orang, tapi sebenarnya kalau kita tengok bukan mengumpat pun. Contohnya, orang kena zalim. Orang kena zalim, dia berhak untuk pergi laporkan kezaliman itu kepada polis. Buat laporan polis. Polis, saya dizalimi oleh fulan. Dia sebut nama orang tu. Kalau tak sebut nama, polis marah. Engkau nak report ke, mari nak merepek. Lain. Itu satu. Yang kedua, orang yang nak meminta fatwa. Tuan Qadi, Tuan Mufti, saya ni sekian masalah. Ada orang kena kita. Jadi, itu dia panggil yang dibolehkan. Maknanya, orang yang minta fatwa, orang yang kena zalim, itu dia panggil boleh mengumpat yang dibenarkan. Ataupun memang orang ni penjahat. Dia tu jahat. Jadi bila orang mari tanya kita, apa pandangan awak kepada orang ni? Contohnya, orang nak buat menantu lah kan. Budak mamak ni, orang nak buat menantu. Kita tahu dia ni memang kaki dadah. Ataupun budak HIV. Sebab kita sudah tahu dia ada CJ HIV. Kita kena bagi tahu. Jangan. Mamak ni HIV. Nanti nikah dengan anak kau, habis keturunanmu kena HIV. Jadi itu yang antara perkara yang benar. Cuba tengoklah nanti dalam kitab. Kalau tengok dalam video pendek di sana, anda baca buku, tajuk dia 6 perkara dibenarkan mengumpat. Tapi kalau kita tengok, bukanlah mengumpat dengan makna yang hakiki, cuma bercakap hal orang kerana kepentingan dan keperluan. Kalau kita tak pergi tanya fatwa, tak boleh nak sebut hal masalah. Mufti kata baliklah kau, aku nak jawab macam mana? Tak jelas. Wallahu a'lam.